Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bertemu kita kembali bersama-sama dengan saya Zarul Syafuddin Zainal Abidin, mewakili Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief seluruh dunia di dalam siri hashtag Ramadan Last Call ataupun panggilan terakhir Ramadan. InsyaAllah pada 23 Ramadan 1422 Hijrah ini 05052021 5 Mei 2021. Alhamdulillah 23 Ramadan kita bertemu sekali lagi semata-mata untuk bersama-sama kita duduk seketika mengingati sesama diri kita sendiri, khususnya untuk diri saya yang serba kekurangan dan banyak dosa ini, dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang berada di luar sana. Alhamdulillah. Saudara-saudari sekalian, kita di dalam siri yang ketiga ini, di dalam pecutan akhir di bulan Ramadan ini, pernah sebelum ini saya berceritakan tentang bagaimana perjalanan di bulan Ramadan ini dah seperti kuda yang berlumba, bermulanya perlahan, mungkin ni sikit, tetapi di akhir itu, di fasa terakhir itu, pecutan dia semakin laju, dan apa yang kita nakkan ialah pengakhiran yang terbaik, yang mana di akhir madrasah Tarbiyah Ramadan ini kita bersama-sama akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ijazah, so-called ijazah la'allakum tattaqun, seolah-olah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam senarai orang yang bertakwa. Itulah sebenarnya yang kita nak. Jadi saudara-saudari, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, marilah bersama-sama di dalam keadaan yang Allah Taala bagi sekarang ini, di dalam keadaan kesihatan yang ada, dalam sedikit detik-detik waktu yang ada ini, untuk bersama-sama kita memburu Lailatul Qadar, yakni ia disebut oleh Allah Subhanahu Taala di dalam surah Al-Qadar itu sendiri, bagaimana ada satu malam itu yang bersamaan dengan 83 tahun ataupun 1000 bulan, ya, yang mana sekiranya kita melakukan amal pada malam itu, ianya akan digandakan, seolah-olah kita pahala dia itu seperti pahala 1000 bulan ataupun 83 tahun amal kebaikan, dan dipadamkan insya-Allah segala dosa-dosa kita sebelum ini, segala kesalahan yang ada, insya-Allah. Dan marilah kita memastikan bahawa saat-saat yang tinggal yang ada ini akan dapat kita teruskan, kita lipat gandakan, sebab kalau tidaklah pentingnya waktu-waktu ini, takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun dijanjikan guaranteed syurga, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, solat malam sehinggakan bengkak kakinya, solat malam, mengaji bertadarus, kemudian istighfar, kemudian dengan sedekah, dengan itu ini dan sebagainya, dan diikuti oleh para sahabat dan juga tabi'in, ya. Sehinggakan sebelum ni saya menceritakan contohnya bagaimana Imam Qatadah pada fasa pertama, fasa kedua Ramadan itu, khatamnya itu mungkin 3 hari sekali. Tetapi the last 10 nights ini, khatamnya adalah setiap malam, ya, sebegitu, ya, setiap malam. Jadi begitulah juga kita, mudah-mudahan kita akan mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama duduk, ambil peluang untuk kita menangislah depan Allah Subhanahu Wa Taala, bangunlah diam-diam, maknanya kalau kita tidak pernah buat qiyamul lail, tak pernah kita sujud pada waktu malam, mungkin inilah masanya, inilah ketikanya, kerana dikhawatiri mungkin kita tidak tahu sama ada Ramadan yang akan datang akan menjadi milik kita ataupun tidak. Saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan ini, melebihi kesungguhan beribadah di bulan-bulan lain. Yang ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga di dalam pada pagi ini saya ingin membawa satu konsep lagi ataupun satu pendekatan, iaitu sambung juga pasal kemurahan hati untuk memberi dan terus memberi. Orang yang gairah untuk memberi ni, saudara-saudara sekalian, khususnya di bulan Ramadan, lagi power, lagi maknanya mengambil daripada sunnah Rasulullah SAW tu seperti angin kencang kan, yang lalu teruskan. Jadi apa saja ada bagi kan. Saya nak sebut di sini, sikap memberi ini sebenarnya dia tidak semestinya dia ditentukan oleh bukannya kekayaan fizikal tau.
bukannya kekayaan fizikal. Dia bukannya isu bila dah kaya baru nak bagi. Tapi kita teruslah memberi, kita jadikanlah sedekah kita, infak kita ini sebagai sebahagian daripada kehidupan kita, sebahagian daripada bahasa sekarang ni DNA lah, DNA kita kan. DNA maknanya sebagaimana kita bangun pagi, kita akan gosok gigi, kita ada sarapan, kita adalah kedai mamak favourite kita ke kalau di luar bulan Ramadan lah kan. Dan yang suatu dengannya, jadi sama jugalah. Bersedekah ataupun memberi, berkongsi yang baik-baik ini merupakan di dalam DNA ataupun di dalam kata orang tu SOP, dalam darah daging seseorang yang gairah untuk memberi. Dia tidak semestinya kaya. Dia ataupun dia tidak tunggu kaya baru nak memberi. Dia akan terus. Yang pentingnya ialah berusaha, you istiqamah, you bagilah sikit, tapi yang pentingnya konsisten, istiqamah. Ya, apatah lagi tarbiyah Ramadan ini, pendidikan di bulan Ramadan ini mengajar kita, untuk kita detox, untuk kita bersihkan diri, untuk kita charge balik bateri kita supaya dalam 11 bulan yang akan datang ini kita akan insya-Allah istiqamah ataupun konsisten, sama ada dalam kita memberi, sama ada dalam bentuk sedekah wang ringgit ataupun doa ataupun ilmu ataupun kepakaran ataupun apa sahaja. Jadi bagi kami di Islamic Relief ni, wallahualam, sedikit pengalaman kerdil saya yang sekelumit ini, bahawa sikap memberi ini sebenarnya ditentukan oleh kekayaan jiwa kita. Ya, kekayaan jiwa. Sebab itulah dalam sesi semalam saya mengatakan bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita bahawa di semasa senang, so-called senang Nabi SAW itu mungkin kita jauh lebih senang lah kan dalam hal-hal dunia dan sebagainya ni kan. Baginda memberi dalam keadaan kesyukuran. Tetapi dalam keadaan susah pun baginda beri, tetapi beri dalam keadaan reda, dalam keadaan kesabaran. Jadi yang pentingnya dia konsisten, dia ni. Dan satu saya nak sebut, so-called quote and quote orang akhirat ini. Orang akhirat ni dia sangat sibuk di dunia ni sebenarnya. Sebab dunia ni adalah perjalanan ataupun saham yang sangat ringkas, 40, 50, 60 tahun kita hidup. Paling kuat berapa? 100, 120 tahun. Untuk kita cuba menggarap, untuk kita cuba menuai saham akhirat kita. No. Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, di semasa di yaumul akhirat nanti, yang mana itu kekal. Kalau dalam bahasa matematiknya itu dia punya nisbah itu sangat kecil. 120 kita nisbahkan dengan infinity, sangat kecil sebenarnya. Malu kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itulah kerana Allah sayangkan kita, kerana kemurahan, ya Arhamar Rahimin kan, ya Mujib, ya kita ni semua dengan nama-nama Allah yang Maha ni itu, khususnya di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala membuka peluang untuk kita shopping akhirat itu kan. Kalaulah kita sibuk untuk mencari atas dunia ini, di mana ada diskaun, di mana ada pulangan yang baik dalam investment saham kita, dalam simpanan wang ringgit kita dan sebagainya, apatah lagi di dalam hal sekarang ini, bank akhirat yang ditawarkan oleh Sang Pencipta, ya, yang sebenarnya yang mencipta langit dan bumi ini dan segala apa di dalam cakrawala ini. Sebab kita kena rebut, kita kena rebut, dan juga masih belum terlambat. Saya nak sebut tentang orang akhirat ini yang dikatakan sibuk di dunia ini. Kadang-kadang ataupun pernah saya sebut dalam banyak sesi saya, dunia mazra'atul akhirat, sebagaimana yang ulama mengatakan bahawa dunia ini adalah tempat untuk bercucuk tanam untuk akhirat. What you sow now is what you reap later. Bahasa Inggerisnya lah, what you sow now is what you reap later. So keep on sowing. Apa yang kita tanam, apa yang kita bajakan sekarang ni, itulah yang akan kita tuai kemudian. Jadi kita nak hasil tuaian kita itu berkekalan. Kita nak Allah terima, kita nak dia di alam sana nanti tu. Jadi apa yang kita buat ialah, orang akhirat ini, dia ni kiasannya sebagai seorang petani. Dia akan proses dia punya kebun dia akan mula tebang semak dia akan racun, dia akan memugar tanah itu, kemudian dia akan pastikan binatang tak masuk dan sebagainya. Maka dia akan menjaga pokok dia dengan sebaik-baiknya, sebab dunia ini adalah tempat untuk berkebun.
Okey. Jadi dengan itu secara automatiknya apabila kita berdoakan khususnya di 10 malam terakhir ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan. Lepas tu kita ulang banyak kali. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang, kan. Khususnya selepas maghrib sampailah kepada subuh esoknya, kalau yang nak mengejar pahala ataupun ganjaran memburu Lailatul Qadar itu, kan. Jadi sebagai seorang mukmin dalam kita berdoa ini, secara automatiknya seorang mukmin ini dia adalah seorang yang profesional, dia seorang yang rajin, dia seorang yang proaktif, dia seorang yang produktif, dia seorang yang dynamic, dia seorang yang aktif. Dia tidak ada masa sebenarnya untuk memikirkan benda yang negatif, bercakap pasal orang, buat benda-benda yang negatif, yang mungkar dan sebagainya, kan. Sebab sekarang ini adalah setiap saat itu adalah penting bagi dia untuk menanam di dalam kebun dia dan menjaga pokok-pokok dia supaya pokok-pokok ini akan dapat dituai insya-Allah di sana nanti. Itulah harapan kita insya-Allah. Jadi dengan itu, sedikit pandangan ataupun pengalaman kerdil saya ialah cerita pasal so-called pokok akhirat ini. 5 tahun yang lepas, sekejap je, 5 tahun lepas, Ramadan 2017, apabila ditakdirkan kami sempat ke bumi Somalia, untuk memantau projek-projek yang ditaja oleh rakyat Malaysia. Ditakdirkan staf Islamic Relief Somalia membawa kami di mana terdapatnya 1.5 juta pelarian di tepi kiri dan kanan so-called highway Mogadishu Afguyi, di antara bandar Mogadishu ke bandar Afguyi. Okey, highway itu janganlah fikir macam highway kita di sini sangat cantik, kan, tetapi di sana ala kadar sahajalah. 1.5 juta orang, kelompok pelarian yang lari kerana hendak mencari sedikit air dan juga makanan. Okey. Dan kemudian kami sampai kepada satu kamp pelarian yang bernama Kamp Farsoli. Dia bukan kamp macam mana pun, dia setakat kemah-kemah yang ada dibuat daripada ranting-ranting kayu, kemudian dia letak kain buruk ke kain perca, ditutup dengan daun. Betul-betul memang sekadar untuk melindungi kepala ataupun ahli keluarga daripada terik panas cahaya matahari, ya. Berjalan sehingga 100 km daripada kampung mereka. Mereka ni merupakan pengembala kambing, ya, pengembala yang hasil binatang ternakan mati dan sebagainya, dan kemudian mereka datang ke tempat ini, ke Mogadishu, dengan harapan boleh mendapat sedikit makanan. Maka di Kamp Farsoli ini kami terjumpa dengan satu keluarga. Ibu dia berumur 21 tahun bernama Samir dan ayahnya 39 tahun. Muhammad ke Abu Bakar, saya tak ingat dah, 5 tahun yang lalu. Maka di situlah kami bertemu dengan anak 3 tahun kalau tak silap saya bernama Aden Laden. Anak yang bernama Aden Laden yang sudah pun almarhum pada ketika itu. Kami sedang memantau sistem perairan di sana. Kemudian dipanggil oleh staf dan kami bergegas pergi ke kemah dia, dan di situlah terbujurnya jenazah anak yang bernama Aden Laden yang tidak berdosa ini. Merupakan anak yang ke-54 saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah, yang meninggal di Kamp Farsoli oleh kerana penyakit yang dihidapi mereka, ya, dan tidak ada ubat yang boleh dicari kerana keluarga sangatlah miskin, ya, dan terpaksa merantau untuk mendapatkan makanan. Dan juga tidak ada tandas, tidak ada ni, dan nak cari kubur pun agak jauh dan mereka tidak mampu untuk mengebumikan anak itu di dalam kubur yang proper lah. Jadi akhirnya di situ saya melihat sendiri, kami dan tim melihat Aden Laden ini. Maka saya ingin mencadangkan di saat-saat akhir ini, kita meneruskan, ini menjadi satu keinsafan kepada kami, dan kami kata kalau boleh kita tidak nak ada lagi berapa ramai lagi Aden Laden yang akan terkorban kerana tidak mendapat bekalan air, tidak mendapat rawatan kesihatan, tidak mendapat pendidikan yang suatu dan sebagainya. Sebab itulah di dalam saat akhirat kita akan jadi petani insya-Allah untuk bersama-sama membantu di dalam dana wakaf saluran air. Kami membuka juga kempen pada Ramadan kali ini, iaitu untuk memberikan sumbangan bagi dana wakaf saluran air ataupun DUAS
bagi negara Somalia, Indonesia dan juga Bangladesh. Mudah-mudahan ini akan menjadikan kita sebagai petani yang akan meletakkan walaupun sekadar RM1, RM2 dan sebagainya, tapi selagi sistem ini digunakan, dimanfaatkan oleh manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, selagi itulah pahala itu akan mengalir dan menerangi kubur-kubur kita insya-Allah. Dan kita akan tuai di sana nanti. Kita akan tuai di sana nanti saudara-saudari sekalian insya-Allah. Masih lagi berpeluang insya-Allah untuk itu. Jadi dengan itu mudah-mudahan dipermudahkan bagi kita insya-Allah untuk meneruskan ibadah Ramadan kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah Ramadan kita pada hari ini akan menjadi lebih baik daripada yang sebelum ini. Dan ingat Aden Laden, ingat Ibu Sami dan ingat Kem Farsuli insya-Allah. Jadi dengan itu insya-Allah mari bersama-sama jom bersegera kita bijak di sini, bijak sana, menjadi petani akhirat yang diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah #Ramadan Last Call, #panggilan terakhir Ramadan. Bersama-sama kita insya-Allah ya, bersama-sama berlumba untuk fastabiqul khairat. Insya-Allah panjang umur dan murah rezeki. Kita berjumpa lagi esok hari pada waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah mata dan minda, lihatlah, pandang pada alam. Dengarkan bisikan suara, keluhan dan jerih rintihan. Ayo curahkan tenaga, luangkan sedikit masa, bersama merasakan perihnya. Hulur tanganmu sama meringankan, luburkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disenang kebahagiaan. Kita hanya insan biasa yang lemah, neka juga alfa, sering diuji dunia yang penuh hayal pancaroba. Namun janganlah engkau sampai berputus asa, teguhkanlah merentas gelora. Hulur tanganmu sama meringankan, luhurkan hati